Alright. Okay, alright. So basically hari ni adalah hari sekejap saya tengok balik. Oh, minggu depan korang ni present. Alright. Okay, so saya tengok balik ya. Saya dah macam dah. Okay, alright. Okay, so hari ni saya akan ajar satu chapter yang berkenaan dengan kamu punya, what we call it, an exam Mana share. Okay. Okay, basically kamu punya final exam tu dia ada penambahan in terms of panggil apa tu? Tengok dia, one page. Mana final assessment? Oh ni. Okay, so final assessment ni kamu kena hantar 1 Julai. Okay. Saya akan go through yang ni dulu. Lepas tu saya akan bagi tahu macam mana nak jawab untuk final assessment. Okay, so kalau tak faham boleh tanya. Alright, so social enterprise adalah satu jenis business. Adalah satu jenis business. So dalam dunia ni dia ada 3 jenis business. Satu adalah business biasa. Satu adalah NGO ataupun non-governmental organisation, NGO. Dan lagi satu adalah social enterprise. Okay. Social enterprise basically business yang meletakkan social ataupun environmental mission. Kalau kita nak tahu apakah social dan environmental mission, kita masuk cari SDG goals. SDG goals. Okay, so SDG goal ada 17. Okay, kalau no poverty ni maksudnya tiada kemiskinan, maksud ni adalah social goal lah, social mission. Zero hunger ni tiada kelaparan, social mission. Good health, ni social mission. Education, social mission. Gender, social. Clean water and sanitation. This one is environment. Affordable energy and clean energy. This one environment. This one is decent work and economic growth is social. This one social. Ni environment. Ni environment, climate, life below water environment, life on land environment. 16 is this two one is actually social mission lah. Okay, so itu dimasukkan dengan social and environmental mission. So mission ni datang daripada SDG lah. So kenapa SE? SE ni dia macam memberi solution pada social dan juga environmental issue lah sekarang ni. Okay, so dia adalah satu organisasi yang untuk membantu social ataupun environmental issue. Okay, ni
Okay, untuk bisnes yang baru nak buka, dia boleh start dia punya BMC ataupun model dia yang kita belajar itu, start daripada scratch. So dia punya BMC tu menghala ke arah orang panggil social ataupun environmental mission. Untuk bisnes yang dah buat, dah run, dia kena tahu certain operasi yang dia buat untuk buat social ataupun environmental mission dia. Okay. Ni social environmental. Okay. So SE identification di Malaysia tidaklah begitu formal lah panggil. Okay. Dia tak begitu formal. Okay. Cumanya kalau nak ikutkan undang-undang, diorang ada MAA, Memorandum Ethical Association, dan juga di bawah MDEC SE Accreditation SE program. Okay. So macam mana kriteria untuk satu bisnes tu dikenali sebagai SE? 51% daripada pekerja dia mestilah datang daripada orang-orang yang memerlukan. For example macam ibu tunggal, B40, okay? Ataupun 35% daripada dia punya keuntungan dia beri balik kepada pekerja, gaji ataupun training, subsidi ataupun goods and service kepada yang memerlukan, 35% daripada profit dia. Ataupun 35% daripada raw material ataupun produk dia adalah untuk membantu environmental mission. Ataupun 51% daripada keuntungannya digunakan untuk social ataupun environmental mission in terms of charity ke macam tu ni kriteria. At least satu kena fulfill untuk bisnes tu dikenali sebagai social enterprise. Okay. So apa beza social enterprise dengan NGO? Social enterprise basically dia ada social environmental mission dia lah. NGO pun kadang-kadang dia ada juga benda ni. Beneficiary iaitu orang yang nak ditolong, which is orang yang memerlukan. Basically social enterprise dengan NGO dia adalah. Customer dia basically customer untuk NGO dia tak ada sangat. Okay. Dan profit untuk SE dan NGO ni, untuk NGO dia lebih kepada donation. SE dia ada business. So nak membezakan antara SE dengan NGO, it's actually like this. NGO ni dia ambil duit orang luar, duit orang yang donate ataupun orang yang memberi sedekah, dan digunakan untuk memberi sedekah kepada orang yang memerlukan. Tetapi macam SE ni, dia ada bisnes dia. Dia jual barang, dia buat servis. Dia menggunakan duit dia untuk diberi sedekah kepada yang memerlukan. Itu beza antara social enterprise dengan NGO. Dia lain. NGO ni dia tak ada buat barang, dia tak ada buat bisnes. Dia hanya ambil duit orang, dia disalurkan. Itu saja. Dia macam third party. Tapi kalau SE ni, dia memang buat bisnes tapi dia buat sedekah. Ataupun dia adalah yang kriteria ni tadi. Contoh yang pertama adalah Earth Air. Ini adalah social enterprise, social mission. Okay. So Earth Air ni adalah satu shop. Dia adalah shop yang menjual barang-barang handmade. Okay, barang-barang handmade, tetapi dia punya pekerja adalah 50%, lebih daripada 51% adalah artisan dia lah, ataupun orang-orang yang duduk di pendalaman yang membuat barang-barang craftsman, barang-barang craft. Okay, so dia ada jual barang ada jual barang. Mana ni shopnya? Okay, kita tengok jual barang dia. So dia punya social
social criteria, social SE criteria adalah menggunakan SE criteria dia mempunyai lebih daripada 51% adalah datang daripada orang yang memerlukan, which is orang pendalaman yang buat craft, dan 35% daripada profit dia buat salary, training, subsidi. Okay. So basically dua kriteria ni lah yang fulfill untuk dinaikkan sebagai social enterprise. Okay. So semua barang ni adalah barang-barang yang handmade craft. Okay. Right. So social mission dia adalah lack of social mission atau social issue dia adalah lack of appreciation of heritage skill. Customer dia adalah customer yang membeli craft tersebut. Beneficiary dia adalah artisan ataupun orang yang membuat craft. Dan profit dia adalah menjual craft. Okay. 40 Ocean is actually environmental mission. Ini datang daripada Australia. Okay. So ini adalah satu company yang menjual bracelet. Dia menjual bracelet. Bracelet ni datang daripada plastik-plastik yang diorang kumpul daripada tepi pantai. Okay. So bracelet ni kita semula dan dijual balik. Dijual balik, lepas tu profit bracelet tu separuh, I think like certain percent of the profit goes back to the environment punya activities lah. Macam ni kan. Dia bukanlah murah dia tak murah. Tapi dia ramai yang beli sebabkan orang nak menjaga. Cantiknya bracelet ni. Mahalnya bracelet ni. 300 lebih. Sekejap. Okay, so so macam mana nak buat bracelet ni, dia ambil daripada 10 pound of trash recovered from the World Ocean River coastline. Every bracelet sold. Okay, lepas tu dia gunakan sterling, shell, ada sikit shell, 100% ocean plastic. Dia ambil daripada plastik daripada environment tu. Cantik ya bracelet ni. Tapi dia jual mahal lah, dia jual mahal. Sebab kenapa dia nak jual mahal? Sebab the profit that they get basically will be give back to their activities lah. Mungkin dia orang boleh hire volunteer untuk ambil plastik tersebut. Mungkin dia orang boleh come up with an event untuk all this plastic. Ni baru ni. Cantik kan ni. Tengok sampai sold out. Kenapa ada orang beli benda ni? Ramai juga di luar sana customer yang sangat environmental conscious lah. Macam dia suka benda macam ni untuk support the environment punya ni kan. Sampai sold out. Cantik lah. Tapi dia pandai lah olah benda tu untuk menjadikan dia cantik. Sometimes dia orang pun ada club dia orang. Dia orang ada club dia orang untuk dia orang ada macam ni lah membership untuk join dia orang punya apa nama tu removal punya ni activities. So sustainability goal dia adalah kepada environment. Kalau kita tengok balik, sekejap. Okay. Mission dia adalah untuk single use plastic, ocean plastic crisis. Beneficiary dia adalah ocean, which is environment.
Customer dia adalah yang membeli barang-barang bracelet tersebut, dan juga profit dia orang dapat adalah daripada bracelet, jewelry, face mask dan juga frame. Okay. Alright. So untuk hari ni saya akan bagi satu soalan lah, saya bagi satu exercise untuk chapter ni. Sekejap. Mana tadi? Okay. Kalau saya nak bagi satu chapter pun saya rasa macam dah tepu sangat korang punya assignment. Ada yang tak hantar lagi kan, dan di page korang tak hantar lagi. Ada seorang tak hantar. Lepas tu one page research plan korang pun korang tak hantar lagi. So tak apalah, I think this one saya take it as a 20 ni berapa 30-50. So from this 50%, from this 50 saya akan take out 10%. Okay, dah tak ada dah lah, malas lah saya nak bagi dah. Okay, so basically homework tu 10% je lah. Final assessment 40%. Okay, so next week korang kena present korang punya BMC. Okay, present BMC hanyalah satu page sajalah, which is yang korang hantar yang ini korang kena hantar ni. So korang kena saya akan bersoal jawab lah dengan korang. So korang kena at least ada some sort of practice lah sikit. Mungkin kalau saya tanya berapa kos korang buat produk tu, berapa markup yang korang nak dapat, what kind of berapa markup price yang korang nak jual, how much profit within a month. Basically yang korang buat dalam one page plan ni lah. Okay, jangan confuse between final assessment dan juga korang punya assignment, because it's actually quite the same. Okay, cuma final assessment ni, okay, kita akan tengok saya akan brief. Mana ni? Ada apa nak tanya tak? Okay, so next week is the last class tak ada dah lepas tu. Betul kan? So, saya yang salah. Saya tengok balik. Saya rasa saya buat sampai minggu depan je. Alamak, saya nak kena ni lah. Saya nak kena beli Zoom lagi. Okay. So next week is the last class lah. So lah, dekat So this week is actually presentation. So macam mana nak present? Okay. Then just open your, call it, mana presentation tu? Sebab sekarang, yang before ni saya tanya kamu gitu-gitu je. Sekarang ni kamu kena present. Okay, mana? Ni. Bukan ni. Ni BMC. Okay, this one Alright. Yang kamu dah hantar ni, kamu buka je. Okay. Tak apalah, late ni tak apa, tak ada hal. Saya okay je. Alright, make sure kamu jangan hantar lambat sangat lah. Okay. Jangan hantar before 1 Julai every assignment. Okay. So basically, okay, kamu buka yang ni, lepas tu kamu ceritalah. Saya nak satu page je. Kamu tulislah kat sini, apa brand kamu. Design for, saya dapatin. Design by kamu. Lepas tu, basically, date ni kamu tukarlah ke brand. Nanti saya tak akan tanya apa nama brand kamu. Kamu boleh tulis kat atas ni. Okay, so, lepas tu kamu ceritalah coffee Star Malaysia ni buat apa. Discover Coffee ni buat apa. So every single thing that you put here, you need to explain lah. Okay. Lepas tu, basically key partners dia kena explain lebih sikit. Sebab saya nak tahulah apa benda yang dia buat.
Okay, aktiviti ni just baca, beberapa position pun baca je. Ni pun baca je lah, tak ada hal. Okay, key resources, baca je. Channel pun baca, ni pun baca. Okay, tak perlu cakap price, tak perlu cakap price. Saya yang akan tanya price. Okay, itu sahaja. Okay. Okay. Madam, yang Madam cakap yang pasal SE tu, McDonald tergolong ke dalam SE sebab dia kan ada buat apa, give something dekat public balik waktu kalau tengok baik kat dia punya website dia kan. Siapa? Madonna? McDonald. Oh, Madonna. Okay, kita tahu pula yang tu. Jadi kita tengok. Tak, McDonald. McDonald. Okay, McDonald. Okay, McDonald lah. Alright. Dia buat apa? Ada bagi charity tu. So dia ada tergolong ke? Okay, SE ni satunya dia boleh menjadi SE, okay, sebab tapi macam saya cakap tadi, dia kena ada orang panggil apa tu, ada memenuhi kriteria. Kebanyakan ni company yang besar-besar dia buat charity because of dia punya CSR ataupun social relationship something. Nak bagi good name lah, nak bagi dia orang punya brand tu nampak baik. Okay. Tetapi not every company dia boleh fulfill benda ni. Dia boleh fulfill benda ni. So McDonald dia kena fulfill salah satu. Selalunya dia orang tak boleh fulfill lah because the number here is actually big lah. Kan? Selalunya company-company besar ni kalau dia nak mention di SE dia akan mention. Sebab SE ni pun memberikan satu image yang sangat-sangat baik kepada masyarakat. Masyarakat akan beli because of dia orang adalah SE. Macam tu kan. So McDonald for me dia bukanlah SE, dia adalah business biasa, not even NGO. Tapi dia buat charity untuk dia punya CSR, untuk dia punya good name. Dia orang memang ada peruntukan certain things lah, certain untuk buat charity. Tapi sebagai satu business, in case lah konon dia cakap, okay, employees kita adalah daripada B40. 50% lebih daripada kita, 51% daripada employee kita adalah datang daripada B40. B40 itu adalah orang-orang yang memerlukan. Dia orang kena come up with the statistic. Lepas tu dia orang kena masuk ni, dua ni. Memorandum and Articles of Association, which is MAA, dan juga dia orang kena dapatkan accreditation C program ni. Barulah dia orang boleh di-identify sebagai SE. Tapi selalunya company besar dia tidaklah buat SE sebab agak sukar untuk maintain dia orang punya accreditation secara long term lah. Sebab ada audit dan sebagainya lah. Dia macam halal lah lebih kurang. Okay. Faham tak? Itu McDonald dia banyak franchise kan. Kalau satu franchise dia buat, dia tak dikira sebagai SE lah. Dia kena the whole semua satu dunia. Which is not easy things lah. Selalunya franchise dia tak buat lah. Okay. McD. Oh, McD sekarang ada Happy Meal yang saya nak beli tu. Tak Happy Meal apa benda tu. Mana Bros apa tak. Saya memang collector budak lah. Okay, so SE ni selalunya orang buat daripada scratch lah, baru buka bisnes kan. Macam tu lah kurang. Okay, so kita pergi masuk dalam korang punya ni. Ada apa nak tanya lagi pasal SE? Ni benda ni menarik sebenarnya, tapi dia sepatutnya adalah satu kursus yang lain. Satu course yang lain. Dia tak boleh ajar. Dia ni hanya overview saja. Dia punya cara nak buat SE tu sangat susah sebenarnya. Sebab saya adalah trainer untuk SE, tapi saya tak ajar lagi benda tu. Mana. Sekejap ni. Korang okey tak dengan kelas ni?
rasa macam banyak no kerjanya. Okay, madam. Okay. Okay. Korang nak sijil MDEC tak? Ha? Korang nak Apa tu? sijil daripada ministry tak? Saya tunjuk Nama dia Go E-commerce Sekejap saya tunjuk LinkedIn. Sijil ni adalah datang daripada industri. MDEC is the Ministry of Development of Economic. Dia tahu. MDEC. Malaysia Digital Economic Corporation, which is under government punya company. Kita tengok student saya. Undergrad dia dapat ni. Sebab dia orang belajar digital entrepreneur. Dia orang dapat ke? Banyaknya student saya. Beribu-ribu masuk dalam saya punya ni. Memang saya wajibkan dia orang buka ni. Buka LinkedIn. Ni lah dia punya sijil dia. UI Usahawan Course level 1 Go Digital. Nak tak sijil ni? Tapi dia e-cert lah. Boleh je. Boleh. Kerja madam. Mahal, sijil mahal. Okay. So nanti saya akan brief yang ni. Kena nak dapatkan dia. Dia kena masuk portal. Okay. Untuk final exam. Sekejap saya go back. Mana? Okay. In case lah tiba-tiba korang nak tukar kerjaya pergi ke some organization ke, you can actually portray lah you have this MDEC. Alright, sebab korang pun belajar copywriting, korang belajar Google Trends, Instagram sikit, so okay lah. Cuma korang tak execute that as a real business saja. Okay, korang pun belajar BMC, korang belajar business plan, so cukup lah pada saya. Okay, mana tadi? Final assessment ni, okay. Final assessment 1 Julai. So kita ambil semua assignment dalam ni, kena hantar before 1 Julai. Okay. Ni adalah 40%. Okay. Korang kena buat business plan, lepas tu BMC dengan BMC explanation. Explanation ni apa? Okay. Macam minggu depan korang kena apa nama tu? Kena buat presentation. So basically it's a presentation in words lah dalam wording. Kamu explain. Alright. So yang pertama adalah setiap student hendaklah membuat daripada BMC ataupun satu page business plan dan BMC explanation daripada business idea generation. Not necessary business dah run. The idea saja. Okay. Dia punya requirement dia adalah kamu adalah business partner kepada dignity organisation. Jom kita pergi dignity sekejap. Okay, dignity ni saya pernah volunteer. Dia orang refugee. Refugee ni macam anak-anak yang lari daripada peperangan. Basically like Syria, Afghanistan. So dignity ni dia lebih kepada memberikan education kepada anak-anak refugee ni, anak-anak yang lari daripada war. Okay? So kenapa kita nak tolong diorang? Kenapa tak tolong anak-anak Malaysia kita sendiri? Disebabkan kita adalah negara, orang panggil apa tu? Negara yang friendly. Saya lupa dah apa nama tu. Negara yang menolong refugee. Okay, so kita nak empower budak-budak ni untuk diorang bagi balik kat kita lah. Kalau dia kerja dengan kita, dia ni lah, dia naikkan ekonomi kita. Ataupun kalau diorang balik ke negara diorang boleh orang bagi apa tu, menolong negara diorang pula. But basically untuk anak-anak yang negara dia sangat teruk peperangan macam Syria, dia basically dia takkan balik lah. Lalunya dia akan bekerja di Malaysia. Okay. So diorang juga menolong
70,000 kanak-kanak dekat Malaysia pun dia pun tolong juga in poor condition. Tapi yang saya hari tu saya volunteer adalah saya ajar free class untuk kanak-kanak refugee yang daripada Syria, ada Afghanistan. Okay. Dia orang nak ambil A level dah saya ajar dia orang business. Okay, saya ajar dia orang business. So itu one of the lah. Okay. Tapi dia orang sebenarnya fokus kepada kanak-kanak. Okay. Okay. So dia orang buat lah ni private school ada, business vocational school, conventional school. Dia memberikan tiga option juga. Even private school pun dia ada program untuk anak-anak yang daripada luar kan. But because of A-level dia cepat sikit compared to kita punya sistem education. Macam umur dia orang 16 tahun dia orang dah habis sekolah. So 17 tahun dia orang dah ambil A-level. Kalau nak tahulah dia orang punya sistem education dia orang cepat. A-level ni. Western punya sistem cepat. Kalau macam Malaysia ni umur 25 pun kadang-kadang tak tentu lagi habis belajar. Macam saya habis belajar umur saya cepat jugalah sebab saya ambil matrikulasi setahun kan. Lepas tu saya habis belajar dalam 23 macam tu. 23. Terus saya terus sambung master sampai saya umur 24. Lepas tu 25 saya buat PhD. 2018 umur saya 28 saya habis PhD macam tu lah. Kira saya ni fast track lah. Tapi ada orang dia macam kerja dulu lepas tu sambung lagi. Macam tu. Tapi education system dekat Malaysia ni sebenarnya slow sikit. Sebab dekat Western, education dia pada peringkat menengah sudah pun ada major dia. Student dah boleh pilih major arts ke, human science ke, business ke. Even dekat Malaysia pun ada benda tu tapi dia tak banyak sangat major dia. Macam tu lah kan. Lebih kurang. Okay. Mana dia? Okay. So itu adalah dignity. Children for Foundation. Okay. Dia fokus pada education guided. Okay. Ini adalah social enterprise business. Dia dalam banyak-banyak. Dia ada beberapa business di dalam dignity. Tapi untuk yang menaikkan dia sebagai social enterprise business adalah dia punya 8X Dignity. 8X Dignity adalah cafe ataupun space untuk orang masyarakat untuk sewa dan dia orang pun ada makanan dan sebagainya. And then dia orang pun untuk open untuk special event on site ataupun catering. Macam itulah. So dia buat business and then give back to the children lah yang dia orang target nak bagi. So basically the dignity dia punya beneficiary dia ataupun unfortunate dia yang orang memerlukan adalah children. Okay, customer dia adalah inilah yang dia ada, I think ada beberapa saya rasa. Dia ada eat at dignity, bake at dignity, ada art. This one is baking studio untuk buat training. Untuk orang yang nak buat training pun boleh dekat sana. So macam itulah. Menarik kan dia orang ni. Kita pun boleh join dia orang punya program. Tengok art activity. Saya teringin tak nak join macam ni. Open on weekend, public. Dia orang buat workshop wellness. Banyak yang dia orang buat. Okay, so they get money lah from all this stuff. Alright. So korang boleh juga tengok dia punya website dulu macam mana. Okay. Lepas tu, case study nombor 2 adalah case study yang memberi informasi tentang top industri yang akan boom selepas COVID. Okay. So nombor 1 adalah healthcare. Healthcare ni yang medicine semua tu lah. Fitness. Okay. Education, e-learning atau type e-learning lah, e-learning. Cloud computing,
macam Google Drive, server, itulah. Cyber security is basically like macam antivirus ataupun security untuk data punya stored. Okay. Lepas tu e-commerce macam Shopee, Lazada. Logistik ni basically logistik lah. For example lah, kalau kamu nak buat company logistik, kamu nak partner dengan Dignity. So macam mana? Kamu buatlah all this ni kan memerlukan logistik. Barang-barang catering ke, kamu bawa ke sana kemari. Boleh jadi satu business partner untuk Dignity . Sekejap. Ni tadi. Dah hilang dah. Okay. Alright. Lepas tu robotics and automation. Ini menggunakan AI. Saya tak tahulah kalau kamu ada idea untuk tahap ni. Ni tahap tinggi lah ni. Kalau kamu pilih robotics atau automation. Saya rasa student saya sebab ini pun final exam yang sama macam student saya yang lepas. Okay. Student saya yang undergrad. Okay. So dia mungkin akan banyak ke arah e-learning ataupun mungkin fitness. Macam tu. So kamu kena ada business, kamu kan ada business, lepas tu business kamu dia partnership dengan Dignity. Lepas tu business kamu pun datang daripada industri, salah satu industri daripada case study 2. Okay. So tak ada food food tak ada, apa lagi, fashion tak ada, fashion industry tak ada dalam ni. So jangan buat pula food. Okay, so dekat sini kita dia punya format macam ni lah. Okay. Untuk business plan yang part A tu 1 page je. Korang boleh pergi sampai ke font size 9 kalau banyak nak tulis. BMC dengan BMC Canvas. So dia punya pemakai macam ni. Okay, dia macam ni. Yang ni saya dah terangkan kan macam mana nak buat before this. Okay, cuma yang part ni kamu social environmental mission kamu untuk business kamu bukan business Dignity. Jangan confuse. Okay, kamu adalah business partner kepada for example kamu nak buat fitness. Kamu nak buat fitness punya business yang partnership dengan Dignity. Okay. So kamu punya social mission adalah macam ni, SDG goal. Kamu kena pergi ke 17 goal ni. Pilih salah satu goal yang kena lah, yang kena dengan kamu punya business. For example, good health. So kamu tulis kat situ, good health and well-being. Good health and well-being. Basically like that. Okay. Kalau kamu buat, for example, kamu buat apps untuk diorang, e-learning, so goal dia adalah quality education. Okay, kalau kamu buat pasal apa lagi, logistik untuk support EatX Dignity. So lebih kepada zero hunger. Kalau kamu nak buat pasal apa lagi? Apa lagi industri dia, fitness, healthcare, good health. Tiba-tiba kamu nak keluarkan, nak buat klinik kecil yang budak-budak daripada Dignity boleh get some, I don't know, some vaksin ke apa ke, ataupun just overall general punya apa nama tu, health check up ke kan. Macam itulah. Lepas tu lagi jap. So kamu kena tahulah goal yang kamu kenalah dengan kamu punya industri. Robotics and automation depends lah pada apa. Yang ini adalah basically saya tak suggestkan ambil robotic automation. Logistik dia okay, e-commerce. So e-commerce tiba-tiba kamu nak buat e-commerce yang profit dia memberi back
back to the yang orang yang memerlukan. For example, kamu keluarkan satu e-commerce yang profit dia ke arah memberi ke arah 50% profit memberi ke arah orang yang memerlukan, iaitu mungkin budak-budak di Dignity. Okay, so kamu boleh target SDG goal no poverty, tiada kemiskinan, macam tu. Okay, cyber security ni so kena pilih satu idea. Okay, so kamu tulis kat sini social mission apa, tulislah dia punya SDG goal no poverty, macam tu okay. Which part of your business operation represent the, okay, so yang ni kamu kena go back to the BMC. Kamu kena tengok dalam key activities ni mana yang key activities ataupun mungkin dalam profit kamu. Okay, so go back to the orang panggil ni, kita tengok apa kriteria, mana part yang mungkin employee kamu cakap lah employee saya datang dari yang fortunate, ataupun profit tu goes back to the children, to the dignity children, ataupun raw material kita menggunakan environmental punya ni, kalau kamu fokus on environmental lah, ataupun 50% profit datang pergi ke dignity ataupun anak-anak yang memerlukan ni, macam tu. So that's how you do the things lah. Okay, sekejap mana saya dah lost. Okay, so itulah, itu cara nak tulis dua ni Yang lain tu saya rasa saya dah ajar minggu lepas macam mana nak buat BM yang lain ni. Okay, BMC pun saya dah ajar. Okay, yang ni kita explain lah. Kita explain. Okay, so basically dalam explanation ni kena tulis lah berapa ringgit cost dan sebagai revenue dia macam mana. Basically dia macam lebih kurang dekat area sini jugalah. Kita tulis balik je. Alright. Ada apa nak tanya tak pasal finance assessment? Top industry. So kamu diberi masa sampai 1 Julai malam tu So every assignment saya dah tak ada assignment dah ni lah. Saya dah tak bagi apa-apa dah. Okay. Jap saya nak share. Share ni jap. View link only. Copy. Saya nak share. Area. Okay. Test key link. Okay. Alright, so kalau kamu nak tahu pasal SE ni, boleh masuk dalam ni Ni webinar sebenarnya, tapi tak apalah. Saya dah buat training yang tu. Alright. Sekejap dia dah masuk bawah ni SE link ni untuk membantu kamu lah dalam buat finance assessment. Okay. Alright. Untuk MDEC. Kalau kamu nak lah, kalau kamu tak nak tak apa saya bagi ni. Cara kamu adalah sekejap okay, saya akan bagi satu dokumen. Ada pula benda tu. Okay. Ini adalah Go E-commerce e-cert step by step. So kalau kamu nak dapatkan e-cert ni, kamu follow step ni Okay. Obtaining MDEC e-cert. Macam student saya memang wajib keluarkan. Diorang wajib mengeluarkan. Okay. So kalau kamu saya tak adalah wajib. Pulanglah pada kamu Okay, so Go E-commerce pergi ke website Go E-commerce. Yang ini Go E-commerce Management System LMS login page. Okay, kalau kamu tengok kat dalam ni memang adalah semua link dalam ni. Okay, lepas tu kamu kena register your account. Tekan register your account.
Ni cara-cara nak register account. Okay. Alright. Make sure kamu follow step by step. Kalau tak follow nanti dia tak boleh. Okay. Lepas tu kamu kena login lah. Lepas dah buat account kena login. Okay. Close. Slow. Okay. So slow pula. Okay. So basically okay. So bila dah jadi macam ni, pergi track your business. Kalau kita tengok kat sini ada klik track your business. Ni hijau ni. Okay. So bila dah masuk dalam ni, pergi ke my profile. Dekat sini lepas tu bolehlah edit personal profile. Personal information dulu yang atas ni. Lepas tu kamu kena tekan dekat sini ke class detail. Institution, masukkan institution detail. Add new, klik IHL. Setelah make sure setiap satu ni mesti betul. Kalau tidak dia tak boleh. Dia tak boleh. Lepas tu masuk study detail. Okay, sampai tahap sini sahaja. Business profile tak perlu. Sampai ke sudah tak payah. Okay, dia sampai tahap study detail. Lepas tu sampai sini stop sampai situ. Okay. Bila dah masuk kelas saya. Dia dah masuk kelas saya ni. Okay, masuk kelas yang tak ada tanda close. Masuk kelas yang ni lah. Kamu masuk kelas saya yang SEM ni. Okay, bila kamu dah masuk sahaja. Dah buat sampai sini, study detail ni. Lepas tu dah boleh log out. Log out macam biasa. Okay. Nanti kena tunggu saya untuk approvekan kamu punya training. Approvekan kamu punya registration. Lepas tu bila dah approve, nanti kamu kena masuk balik my profile. Kat bawah ni dia tulis completed online training. Nanti dia akan ada satu sijil keluar kat sini. So kamu boleh ambil sijil tu. Okay. Which is done lah. After that you can put it lah in your resume ke apa ke, I don't know lah. That one depends on you. Sedang nak minta kerja kan, at least you have from ministry punya ni certification. Okay. So ni saya letak ni ni sampai setakat sini je. Sekejap saya tulis something. Saya tulis something. Hindi student stop here. Mana-mana merah. Okay. Alright. Semalas nak edit dokumen ni. Saya bagi kamu je lah. Saya buat macam tu je. Okay. So saya akan masuk bahagian course resources. Material. Ambil lah sebelum habis kamu nak buat bila-bila pun terpulang lah. Saya just ni je lah. Cuma bila kamu ambil SEM depan, kelas yang kamu masuk ni dia dah close. So better before SEM depan lah. Mana material? Ni dah material. Okay. Upload file. Okay, so supaya insyaAllah apa yang saya ajar ni bolehlah memberikan kamu satu orang panggil apa tu? Satu ilmu yang kamu boleh bawa dalam kehidupan kamu lah, insyaAllah. So that korang tak adalah belajar setakat teori saja. Kamu belajar sampai tahap kamu boleh buat bisnes sendiri.
Tapi itu pun tidaklah begitu secara orang panggil apa tu, secara step by step. Dia bukanlah mendalam sangat, tapi the basic you done already. Kalau budak undergrad macam-macam dia orang kena buat. Saya ajar itu ini, jadi orang pening. Okay. Tapi kamu boleh dapatkan Go E-commerce ni. Kenapa tak masuk sini? Kenapa tak masuk material? Mana material? Mana kelas resources? Okay. Okay, this one is optional dia bukannya wajib. Okay. Saya rasa tu saja. Ada pun nak tanya tak? So minggu depan kita akan start dengan presentation kamu lah. Lepas tu kalau nak tanya apa-apa boleh tanya after that. Okay. Saya rasa itu saja untuk belah hari ni. Kamu bolehlah fokus dan buat benda-benda yang tak siap lagi macam one questionnaire plan ni. Okay. And then saya rasa itu sahaja. Kita tutup kelas kita dengan surah. Tadi kita tak buka pun. Fatihah. Kita tutup dengan tasbih kawalan surah. Okay. Okay. Assalamualaikum.